Kepada anda yang telah biasa dengan hubungan rambang pasti tahu video yang kami hasilkan adalah panjang. Saya tahu ada kalanya yang panjang boleh bikin senak dan yang pendek tidak pula memuaskan. Oleh itu, untuk mendapatkan nikmat daripada hubungan rambang, saya akan hasilkan dua versi. Satu, video versi panjang di channel saya @samad, dan kedua, versi-versi pendek di channel kedua saya Hubram @samad dan Surya. Kita perlukan kepelbagaian yang panjang dan yang pendek. Barulah seronok hidup ini. Teruskan menjalin hubungan rambang. Saya pun sebenarnya banyak terlibat dengan belakang tabir punya cerita juga sekarang. Wow, buat apa, Wak? Saya banyak menerbitkan vokal untuk recording, ya. Ada juga a few untuk animasi filem punya suara vokal, tapi bukan saya nyanyi, orang lain yang nyanyi, tapi saya producing untuk vokal. Kemudian ada a few juga penyanyi-penyanyi baru yang nak keluarkan single, pun ada juga yang terbengkalai untuk recording. So saya banyak diminta oleh a few company lah yang nak khidmat saya lah untuk menjaga, Jaga. tapi jaga vokal gitu kan. So far alhamdulillah, cuma itulah bang, Terbengkalai disebabkan oleh PKP. terbengkalai disebabkan oleh PKP. Tiba-tiba bila Bob cakap Bob jaga vokal kan. Okay, Ya. saya nak tanya soalan ke arah situ dulu lah sebelum kita kembali kepada PKP dan sebagainya. Okay, Bob. Saya tak akan puji orang sewenang-wenangnya. Saya akan cakap apa yang saya rasa betul. Yeah, I know you. Bob sebenarnya adalah antara penyanyi yang terbaik lah kat Malaysia ni. Alhamdulillah. Saya pernah dengar Bob nyanyi lagu untuk guide, vocal guide je. Vocal guide je pun dah sedap. Okay. Ya. Sekarang ni kan Bob kan, apabila Bob di assign oleh producer, syarikat-syarikat untuk jaga penyanyi-penyanyi lain untuk untuk produce dia orang punya vokal. Okay. So kurangnya ada dua persoalan dekat sini saya nak tanya. Penyanyi tu tak takut ke? Ini Bob yang jaga ni. Dan dia penyanyi baru. Okay. Macam mana? Nak jawab yang tu? Jawab itu dulu. Okay. Itu dulu Okay. Ada dua lah. Ada yang takut, ada yang okey je. Cuma kebanyakannya memang mula-mula tu nampak saya sangat nervous. Saya pun tak tahu kenapa. Ada juga yang memang dah masuk vokal, sebenarnya bila tanya dengan dia punya komposer lagu ataupun tanya owner company, so saya tanya kenapa dia memang macam ni ke penyanyi yang you pilih untuk you punya company kan, kenapa menjadi macam ni? So dia kata I don't know, sebab sebelum ni dia nyanyi bagus, so bila tanya, so rupanya dia nervous, dia takut. So saya terpaksa membalancekan keadaan supaya dia mungkin anak-anak baru ini lebih selesa dengan saya. So yelah, kita bergurau, kita sebab pendekatan dulu dengan sekarang tu lain tu bang. Macam mana beza dia? Beza. Zaman dulu, zaman saya lah ya, 17 tahun yang lepas saya ingat lagi ya, kalau saya recording, komposer dulu-dulu garang-garang tau. Ya. Ya, komposer dulu garang ya. Memang kena marah dalam tu kalau kita tak dapat the melody, kalau kita tak dapat, memang kena kau dah kenapa? Kena macam tu lah kena kat kita sebab kita rasa macam kita tak buat homework untuk recording. Tapi sekarang ni dia lain macam lah bang. Kalau kita rasa sedikit, bukan kita rasa macam meninggikan suara ataupun bukan kita marah pun, tapi kita rasa macam, Dek, salah tu, awak tak dengar ke dia elemen muzik? Terus diam, terus macam alamak,
uh, mungkin ada juga ada pengalaman yang bila saya cakap macam tu, the singers yang dekat dalam studio tu terus menangis. Oh So, ya. so maknanya dia hati tidak tahan, Hati tak kuat hati tak kuat lah. Hati tak kuat. Hmm. Hmm. 17 tahun yang lalu Bob start masuk industri muzik 17 kan. tahun lah. Ya. Tapi pada masa tu, producer-producer pada masa tu cakap, Hmm. penyanyi-penyanyi yang dah lama masa tu cakap kan, producer pada masa tu dah tak garang. Producer yang sebelum tu lagi Sebelum garang. tu, yes, betul. Sekarang ni 17 tahun kemudian Bob, Ah, producer sekarang menganggap kan producer yang 17 tahun dulu garang betul. Uh. Sebab itu zaman saya lah kan. Betul. Dan saya pula mungkin kena dengan producer-producer yang memang nama dia tu contohnya Uncle S Atan, Uncle S Atan ya. Saya pernah bekerja dengan arwah Pak Ngah. Ya, Abang Ajai, Abang Azmi, ya. Abang sendiri, saya pernah kerja dengan abang. Abang ada pernah tulis lagu untuk saya. Lagu Ros Arifin. Ros Arifin pun, dia tak garang tapi dia punya teliti dalam muzik itu sangat-sangat detail sampai saya pernah rekod satu lagu dengan dia, which is Your Song masa tu, lagu Mahligai. Saya rekod lagu itu daripada pukul 10 malam sampai subuh, sampai pukul 6 pagi, 6.30. Dia teliti Dia sangat teliti. Walhal bagi Bob sendiri, saya tanya dengan dia, okey, adakah masalah dengan nyanyian saya? Dia kata tak ada langsung. You tak ada masalah dengan nyanyian you, tak ada masalah dengan pitching you, tak ada masalah dengan ini. Cuma I nak the groove, dia nak itu, dia macam ada saja di telinga dia tu yang dia nak. Jadi ya, itu pengalaman. Tapi pengalaman itu best. Bahagia Dengan Ajai lagu apa? Saya dengan Ajai ada 2 lagu dalam album saya. Satu lagu Kasihku Maria dan satu lagi Rindu Bersakti. Ya, Rindu Bersakti itu kedua-duanya lagu oleh Ajai dan kedua-duanya lirik oleh arwah Lolok masa tu. Kemudian insya-Allah tahun ini itu selepas lepas AF lah. Tu 17 tahun lepas kot punya cerita, 16 tahun punya cerita lepas. Dan selepas itu pada tahun ini insya-Allah saya akan keluar dengan lagu Ajai juga. Macam mana pengalaman kerja dengan Ajai? Pengalaman kerja dengan Abang Ajai ni mula-mula tu kalau cerita zaman dulu dia nak kata garang, dia garang jugalah. Tapi dia suka pada orang yang mungkin buat homework. Jenis orang yang tahu apa yang kita nak buat dalam lagu tu. Tapi pengalaman saya pada 17 tahun yang lepas, 16 tahun yang lepas, apabila saya rekod lagu Abang Ajai dalam album saya, itu memang saya rasa satu pengalaman yang ngeri sebab ngeri dia saya ditelefon oleh saya punya manager masa tu di bawah Maestro. Bob, malam ni kita recording lagu ya. Cakap lagu apa? Recording untuk album you. Malam ni lagu apa saya cakap, sebab saya tak ada lagu yang didengar. Okey, tak apa. Kita orang datang ambil, dia datang ambil saya ke rumah, pergi ke studio Abang Ajai. Masa tu kemudian masa tu juga saya jumpa dengan Abang Ajai, apa semua sembang. Okey, tak apa Bob dengar dulu lagu ini. Dalam masa 1 jam kita rekod. Saya dengar, saya ingat lagi, first saya rekod lagu tu, lagu Rindu Bersakti dulu. Saya rekod lagu Rindu Bersakti. Saya dengar 1 jam tu. Cakap macam mana nak buat ni kan. So dalam masa 1 jam tu saya create elemen-elemen nyanyian dalam itu. Dan alhamdulillah apabila rekod, dan tak sangka pula rekod tu ambil masa dalam
2.5 jam ke 3 jam sahaja Habis. habis. Dengan backup semua. Dengan backup saya ada buat sikit, lepas tu Abang Ajai akan teruskan. Hmm. 2-3 So jam je. 2-3 jam lah, Alhamdulillah. Masa tu saya ingat lagi. Ya, dalam 2-3 jam macam tu. Dan kemudian lagu kedua, minggu hadapannya tu, saya ditelefon lagi sekali. Saya disuruh datang ke studio Ajai. Saya datang pada malam itu. Konsepnya sama. Lagu tak dapat. Tapi saya dengar diberi masa malam itu juga. Dan masa itu tidak ada lirik. Saya hanya dengar guide melody yang Abang Ajai suka buat melody yang na na di da 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 na na di down surubu da di da 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 da. Itu Abang Ajai punya style. Yeah. So saya dengar dalam masa 1 jam the melody itu. Saya duduk tanya dengan dia lirik mana. Tunggu jawapan dia. Dan masa tu saya selepas 1 jam tu arwah Abang Lolok datang. Dia duduk dengan saya. Dah dengar lagu dah? Dia kata. Dah bang. Okay, jom kita dengar sama-sama. Liriknya dah siap ke bang? Tak, aku baru nak buat. Okay. Dia buat lirik tu depan saya. Okay. Dia tulis lirik tu depan saya dengan sekali jalan, dengan tanpa satu cancel ayat pun. Tak ada. So, sekali je. Itu yang saya macam ni lah. Respect Lepas tu, lepas siap tu, saya terus masuk studio, saya nyanyi. Abang Ajai minta saya feel sahaja masa tu. Sama juga kejadiannya dalam masa 1-2 jam, Alhamdulillah dah siap betul. Dalam recording. Magic kan? Magic, dia yang magic lah. Sebab dia bagi kita rasa. Saya budak baru masa tu bang. Kita tak ada pengalaman recording lagu yang besar. Maknanya untuk kita punya album, untuk kita punya, tak ada pengalaman. Dengan first time, dengan ada pengalaman itu, banyaklah saya banyak belajar. Okay, Bob dengar ini, note ini, notasi ini, notasi itu, note setiap note kecil-kecil itu. Bila dia mengajar itu, saya take note. Jadi kat situ saya mula belajar. Ini recording yang pertama, yang pertama lah. Yang pertama untuk album saya yang pertama. Recording pertama untuk album yang pertama. Pengalaman dia bekerja macam ni. Yes. Saya boleh bayangkan, saya boleh bayangkan apa tau. Bob berpeluang dapat kerja dengan Ajai. Ajai is one of the best producer in Malaysia kan. Dia punya rhythm dengan dia punya pitching takkan ada yang silap pun. Dan Bob dapat bekerja dengan dia. Dan bukan hanya pengalaman teknikal tu tau, tetapi Bob mendapat satu pengalaman macam magic tadi tu lah. Masuk ke studio dengan penuh keyakinan. Tak pernah dengar lagu apa-apa. Bob belajar nombor 1 ialah Bob belajar confidence tu kan. Keyakinan tu. Ya. Sebab saya sendiri pun sebenarnya memang tak, saya terus terang cakap, masa zaman dulu saya memang agak sedikit low self confidence. Saya sedikit rasa macam sebab saya masa itu, masa keadaan itu, zaman itu, saya dihujani dengan soalan-soalan daripada pelbagai pihak. Adakah saya mampu untuk bertahan? Adakah saya mampu dengan package yang tidak lengkap, dengan muka yang tak handsome, dengan macam-macam. Saya terima masa itu wartawan setiap kali jumpa saya masa tu tanya saya, so you ni tak ada package, so boleh ke survive? Masa tu tekanan dia tu saya yang rasa, tapi saya atasi dengan benda-benda yang saya rasa macam okey tak apa, insya-Allah saya mampu buat. So dengan adanya pengalaman yang macam studio dengan Abang Ajai dah bagi macam ni, bagi macam itu. So itu satu pengalaman yang saya rasa okey, saya gunakan itu untuk apa saya punya kemahiran saya ketika sekarang dalam bidang nyanyian. Actually sebenarnya orang yang banyak mengajar saya dalam studio, orang yang
guru saya yang pertama yang merekod suara saya yang um, saya masuk studio dengan kata orang tu, ya, pertama kali saya betul-betul masuk dalam studio adalah di bawah arwah Datuk Adnan Abu Hassan. Bila tu? Tahun 2004, dalam kalau tak silap saya, selepas AF 2004, selepas saja kami habis tamat AF tu, sebab dia salah seorang daripada cikgu kami masa tu, cikgu kami, dan dia adalah pencipta lagu pertama saya, lagu final saya di AF masa tu, ya, Cinta Seorang Teman. Dan sewaktu dalam AF tu memang tak ada rekod kan, berlatih macam biasa. Tetapi selepas itu kita akan rekod setiap single-single kita tu yang akan dimuatkan dalam album kompilasi Evo AF masa tu. Jadi itu adalah kali pertama saya masuk studio, pertama kali saya rekod lagu yang sangat besar lah bagi saya, sebab itu the first ever my song, first single lah kiranya. Oh, Adnan tu. Yes, Cinta Seorang Teman. Jadi dekat situlah saya pengalaman saya dengan arwah cikgu saya Adnan Abu Hassan. Dekat situlah dia mengajar saya, dia melatih saya macam mana nak apa beza pentas, apa beza recording, how to project, macam mana nak kawal, macam mana nak guna kita punya teknik-teknik yang dia belajar dalam kelas dulu, dekat situ. So baru saya tahu. Dan pengalaman kedua itulah masa selepas saja recording lagu Cinta Seorang Teman, tahun 2005, awal tahun 2005 tu barulah saya buat recording dengan untuk album saya dengan Abang Ajai, dengan komposer-komposer lain. So tapi pengalaman itu kata orang, sebab lain-lain orang, lain komposer, lain cara. Jadi bila bekerja dengan masa tu dengan komposer yang saya rasa big name lah, arwah Adnan Abu Hassan, Abang Ajai, Farihin Abdul Fattah, ya, itu saya macam, saya dapat orang yang memang garang dalam studio. Garang Farihin garang Farihin garang juga, tapi Farihin garang, tapi dia macam, dia jenis yang dekat situ boleh tak kalau ini? Tak nak tu, nak ni. Tu. Okey, buat lagi. Dia jenis macam tu. Dia tak adalah garang yang apa nak, tak ada. Dia bukan macam tu. Dia bukan jadi maki-maki pun, tak adalah. Sebelum AF, Bob, awak sebenarnya menyanyi di mana, belajar dengan siapa, apa pengalaman sebelum AF tu? Sebenarnya kalau dicerita pengalaman tu, saya sekadar bertanding biasa-biasalah, ya. Kalau saya orang Sarawak, jadi saya banyak menyertai pertandingan-pertandingan dekat sana lah. Pertandingan karaoke itu biasa, ya. Pertandingan karaoke itu biasa. Pertandingan live band, kalau ada kerajaan besar-besar, ada pertandingan-pertandingan, saya join. Lepas tu saya mula join juga dengan pihak pertandingan-pertandingan yang dianjurkan oleh pihak RTM selalunya di Sarawak, ya, dan di tempat saya lah. Kemudian saya mula meniti ke benda lain. Masa tu saya belajar dan saya menyertai pertandingan lagu-lagu asli masa tu. Saya sebenarnya, bang, saya terus terang cakap dengan abang, saya tak pandai nyanyi lagu asli. Saya memang saya tak pandai. Orang sekarang cakap, dia penyanyi lagu asli antara yang ni penyanyi irama Malaysia punya. Ya, saya akui dulu, ya Allah, saya amat bodoh je, bang. Semua tu belajar kat mana? Lagu asli saya memang tak pandai. Asalnya, kenapa saya boleh termasuk ke dalam, terjebak ke dalam lagu asli ni, kerana sepupu saya. Kerana cousin saya sebenarnya. Dia buat apa? Cousin saya ni, saya tahu dia boleh menyanyi sebab kami selalu sama-sama menyanyi. Kalau ada rakan partner, kalau ada pertandingan duet pun, saya memang selalu duet dengan dia. Macam itulah kiranya, okay? Tapi tiba-tiba one time tu,
Dia bertanding lagu asli. Saya masa tu saya tak ikut bertanding lagu asli. Saya bertanding, saya ada satu kumpulan tarian. Saya dulu penari. Selepas menyanyi tu saya aktif menari di bawah kementerian. So saya join tarian. Masa tu tiba-tiba cousin saya masuk pertandingan lagu asli. Okay? Dan dia juara di tempat saya, juara di macam contohnya juara Damansara lah, macam itulah. Kemudian kita akan ada wakil lagi untuk pergi ke peringkat seterusnya, peringkat negeri contohnya. Wakil Damansara pergi peringkat negeri Selangor macam tu kan. Okay. Tiba-tiba kat peringkat negeri pun dia juara bang. Dia juara juga. Dia juara. So saya petikai, macam mana dia ni boleh menang lagu asli sedangkan saya sendiri sebagai dia punya cousin, saya tak pernah dengar dia nyanyi lagu asli. Dan masa tu macam, kau belajar dari mana? Macam tu. Lepas tu dia kata, jom lah, kau tu boleh, dia kata. Jom belajar dengan bapak dia. Bapak dia siapa pula? Bapak dia uncle saya lah. Memang guru muzik. Dia macam ni. Uncle saya tu pula, saya tak tahu yang dia pandai nyanyi lagu asli. Setahu saya, dia adalah P. Ramlee. Dia penyanyi P. Ramlee. Dia memang, kalau dulu pertandingan P. Ramlee Sarawak kan aktif, pertandingan P. Ramlee Sarawak, sangat-sangat aktif. Sebab penganjur utama pertandingan lagu-lagu P. Ramlee ataupun pertandingan P. Ramlee yang RTM selalu anjurkan tu, secara keseluruhan kebanyakannya buat di Sarawak. Sebab di Sarawak adalah dia punya home penganjuran itu asalnya. Kemudian sebabnya masa tu Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Taib Mahmud, dia memang penggemar number 1 P. Ramlee. So uncle saya ni dia selalu memang masuk pertandingan itu. Tiba-tiba saya pun belajar dengan dia. Uncle saya garang tu. Uncle tu, bapak dia tu garang. Garang. Apa nyanyi macam ni? Mana boleh macam ni? Lembut lagi. Macam gini. Macam gini. Macam gini. Oh, saya memang masa tu, alamak, apa benda ni? Lagu apa ni? Itu. Saya tak tahu bang. Saya memang suara tengah masa tu nyanyi lagu-lagu rock kapak, nyanyi lagu balada, nyanyi lagu masa tu zaman-zaman Jamal Abdillah kan. Malam menanti siang. Nyanyi straight, nyanyi lagu asli pun belajar lagu Siti Payung, Patah Hati. Tu semua nyanyi lagu Siti Payung pun. Tiuplah api, abulah berderai. Memang tak pandai lenggok. Sampailah saya betul-betul rasa macam ini saya jenis orang yang macam ni pula bang. Saya jenis yang bila saya tak dapat tu, saya never give up. Saya bukan jenis orang yang give up. Saya jenis yang macam mana dia boleh dapat, aku tak dapat. Macam mana tu? Macam kenapa dia boleh lenggok tu? Kenapa dia macam ni? Kenapa dia macam mana suara boleh lenggok itu? Kenapa saya tak boleh buat? Macam tu. So saya dalami, saya belajar dengan guru-guru saya lah. Orang pertama yang saya belajar adalah dengan uncle saya, Uncle Jasini. Kemudian saya belajar dengan Datuk Sarbanun Marikan. Datuk Hajah Sarbanun Marikan itu seorang penyanyi lama di Sarawak bang. Dia dulu sezaman dengan arwah Datuk Sharifah Aini. Dia geng. Dia dulu ada album apa semualah. Datuk Hajah Sarbanun Marikan. So saya belajar dengan dia. Kemudian apabila habis tu saya cuba belajar lagi, cari lagi guru yang boleh mengajar saya pergi ke arah benda yang lebih advance. Daripada basic pergi advance. Macam itulah. Saya belajar dengan cik saya Cik Azlan Goli. Saya belajar dengan dia. Kemudian saya telaah lagi, saya dalami lagi dengan cikgu saya lagi seorang, Awang Kadri. Dan daripada situ saya gabungkan elemen-elemen yang telah diajar ini dengan lenggok-lenggok yang ada tu jadi diri saya. So masa itu selepas 2-3 tahun saya belajar tu, barulah saya menyertai pertandingan lagu asli. Daripada kalah tak dapat nombor sampailah ke juara.
Jadi itu dia punya jalan cerita lah. Tapi masa tu saya ni tidaklah dikenali di Sarawak tu, tidaklah dikenali. Hai kakak. Hai. Lepas tu saya join lah. Nama saya jadi besar sikit masa pertandingan nasyid. Pertandingan nasyid pula. Masuk nasyid. Saya Semua ni di Sarawak lagi di Sarawak lagi, dan kemudian saya wakil negeri Sarawak untuk Festival Nasyid Kebangsaan, dan kat situlah bermulanya. And then dalam tarian pun saya pernah juga menyertai macam pertandingan-pertandingan tarian dekat Sarawak. So macam pernah juga memenangi anugerah koreografer terbaik, pernah. So banyak benda lah. Itulah aktiviti seni saya. Macam tu. Tarian Belum tu, tarian macam mana? tradian traditional Oh, traditional dengan kreatif. So masa tu zaman-zaman kreatif, zaman-zaman, tapi more tu traditional lah, bukan modern dance lah. Tapi kalau diminta buat modern dance, buat boleh lah. Dulu boleh bang. Oh dulu. Dah lupa step-step semua Oh dah lupa dah. Tak, ada yang ingat, ada lagi yang ingat, ada lagi. Cuma keadaan semasa tu. Okey lagi tu. Okey lagi, insyaAllah. InsyaAllah. Lagi banyak boleh diperlihatkan. Ya. Yeah. Ingat, menjalinkan hubungan rambang adalah pengalaman yang mendewasakan.